memangnya pihak SPR kini sedang membuat persiapan akhir sebelum PRK Pengkalan Kubur Khamis ini. SPR juga menjangkakan keputusan pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur dijangka diketahui pukul 9 malam Khamis ini. Ia bagi memberi peluang kepada umat Islam menunaikan solat Maghrib dan Isyak. Menurut pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Aziz Mohamad Yusof, SPR boleh mengetahui keputusan itu lebih awal. Ini kerana kedudukan 45 saluran dan 11 pusat mengundi tidak jauh antara satu sama lain. Namun ketika ditemu Wal RTM dalam Nasional 5, Tan Sri Abdul Aziz berkata, pengumuman keputusan pilihan raya itu hanya akan dibuat pada 9 malam. Bagaimanapun saya dan SPR menghormati apa itu pengundi-pengundi di sini, penduduk-penduduk di sini yang mesti menunaikan solat Maghrib, solat Isyak. Jadi solat Isyak ada lebih kurang 8 suku kan. Jadi saya menjangkakan paling baiklah supaya pegawai-pegawai SPR pun tidak terburu-buru dan calon-calon yang bertanding pun tidak terburu-buru. InsyaAllah kita akan umumkan pukul 9 malam. Tan Sri Abdul Aziz juga bangga kerana kempen pilihan raya setakat ini berjalan begitu aman dan calon-calon menghormati lawan. Tiada laporan yang serius diterima dan semua yang diterima setakat ini diselesaikan secara rundingan. Saya berharap tinggal beberapa hari lagi, iaitu kita punya hari pengundian pada 25 September. Saya berharap calon-calon yang bertanding dan juga penyokong-penyokongnya supaya menghormati undang-undang, peraturan-peraturan, etika-etika yang berkaitan dengan kempen pilihan raya ini. Tidak sampai 30 jam sebelum hari pengundian berlangsung, calon dan parti-parti yang bertanding tentunya memperhebat strategi berkempen untuk menambat hati pengundi. Ia bukan hanya di pentas-pentas ceramah, malah kempen dari rumah ke rumah. Pengarah Jentera Pilihan Raya BN Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, kesemua 12 pusat daerah mengundi BN akan mengadakan solat hajat malam esok bagi mendoakan kemenangan BN. Datuk Seri Mustafa yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan turut menasihatkan agar penyokong parti itu bertenang, menjaga keselamatan diri dan bersabar ketika berkempen. Kerja kuat tetapi dengan penuh sopan, penuh berhemah, jangan sekali-kali mencetuskan ketegangan perselisihan antara kita ya. Jangan sekali-kali ada huru-hara di Pengkalan Kubur dan saya mahu supaya kita menghormati undang-undang termasuk pihak polis. Dalam sidang media di Pengkalan Kubur, Datuk Seri Mustafa berkata, pelbagai kemungkinan boleh berlaku pada saat-saat akhir seperti provokasi dan ketegangan. Sementara itu, bagi calon BN Mat Razi Mat Ail, dia akan menggunakan sebaik mungkin baki 2 hari untuk berkempen bagi menemui seramai mungkin pengundi Pengkalan Kubur. Sehingga hari ini iaitu hari ke-11 proses berkempen, beliau telah pun mengunjungi semua 12 PDM Pengkalan Kubur. Menurut Mat Razi, beliau amat berpuas hati kerana tempoh berkempen yang diberikan dapat membolehkannya menemui hampir kesemua pengundi kawasan ini sedangkan sasaran asal hanya 60%. Alhamdulillah, sepanjang berkempen dalam saat-saat akhir ini, saya melihat respon begitu baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menziarahi 2 rumah pesakit kronik di PDN Geting. Katanya lagi strategi menemui pengundi secara terus atau bersemuka dipilih kerana kebiasaannya walaupun sesuatu ceramah yang diadakan di mana-mana parti bertanding mendapat sambutan namun ia tidak mempengaruhi corak pengundian. Tahap penerimaan pengundi kepada calon BN semakin meningkat berdasarkan kepada faktor calon yang semakin diterima selain acara-acara anjuran BN yang dihadiri penduduk Pengkalan Kubur. Calon BN Mat Razi Mat Ail mempunyai banyak kelebihan kerana beliau adalah anak tempatan selain berpendidikan tinggi serta meyakinkan pengundi. Demikian menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari yang ditemui media selepas meninjau jentera pilihan raya BN dan operasi media di Pengkalan Kubur itu. Nampak ada peluang kita lah dari segi persediaan yang telah kita rencanakan dan dari segi program-program dan aktiviti yang telah dilaksanakan mendapat sambutan.
Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Hulu Terengganu berkata, kementeriannya akan memastikan proses komunikasi dan media sepanjang proses pilihan raya kecil ini berjalan lancar. Baki hari berkempen yang semakin singkat juga menyebabkan ada pihak yang semakin tertekan dan melakukan pelbagai tindakan yang tidak sepatutnya. Misalnya, ada pihak tidak bertanggungjawab didapati melakukan perbuatan khianat dengan merosakkan dan menurunkan kain rentang parti lawan di beberapa lokasi di Pengkalan Kubur. Pemangku Ketua UMNO bahagian Tumpat, Datuk Muhammad Rusdi Abdul Aziz berkata, perbuatan khianat itu dipercayai dilakukan awal pagi tadi. Hampir 20 kain rentang yang digantung oleh penyokong BN dengan sengaja dikoyak dan diturunkan, malah tiangnya juga dipatahkan. Jadi sekiranya kita menggunakan kaedah-kaedah keganasan, provokasi, ini menggambarkan bahawa kepimpinan yang akan dipilih oleh mereka nanti tentulah mempunyai sikap-sikap yang sedemikian. Beliau yang turun meninjau di sekitar Kampung Bunuhan dan Kampung Jubakar berkata, perbuatan khianat itu disifatkan sebagai satu provokasi pihak tertentu yang sengaja dicetuskan untuk menimbulkan kemarahan penyokong Barisan Nasional BN. Menurut Datuk Muhammad Rusdi, pihaknya akan meneliti apakah bentuk tindakan susulan yang akan diambil terhadap isu terbabit. Karnival Pekerjaan dan Kemahiran Anjuran Kementerian Sumber Manusia menjadi tumpuan golongan muda Pengkalan Kubur, terutama yang sedang mencari pekerjaan. Karnival yang diadakan di Pantai Situjuh itu bukan sahaja menyediakan khidmat konsultasi, malah ia juga memberi peluang kepada majikan untuk menemuduga calon yang layak. Program Karnival Pekerjaan dan Kemahiran ini dirasmikan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib. Ia diadakan seawal 8.30 pagi dan berakhir pada pukul 3 petang. Karnival ini sememangnya amat dinantikan si pencari kerja atau mereka yang ingin mencari peluang yang lebih baik. Bagi mereka, pendedahan tersebut boleh dijadikan sebagai landasan untuk mereka mencari peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan serta kelayakan masing-masing. Rata-rata pengunjung karnival yang ditemui juga mengharapkan ianya diadakan dengan lebih kerap di Kelantan dan daerah Pengkalan Kubur khususnya. Karnival ini membuka peluang kepada graduan-graduan yang mencari kerja, jadi saya rasa tak rugilah untuk graduan, siapa-siapa yang mencari kerja untuk datang mencuba nasib di sini. Ada booth yang menawarkan pelbagai kerja, jadi ini peluang saya untuk mencari kerja yang sesuai dengan kelulusan yang saya miliki lah. Banyak membantu lah. Ada juga yang berkaitan dengan bidang saya. Sebelum ni ada kerja dah, cuma nak cari kerja yang lagi bagus lah daripada ni. Sementara itu, Datuk Seri Ismail berkata pihaknya mengambil pendekatan untuk melaksanakan karnival tersebut secara berterusan termasuk di Kelantan. Pengangguran kita rendah. Last year kita 3.1%. Hingga sekarang April 2.8% keseluruhan. Keadaan tersebut membuktikan bahawa pihaknya tidak menganaktirikan golongan belia di Kelantan untuk memperoleh pekerjaan. Bagaimanapun, pihaknya turut mensasarkan 2,300 kekosongan jawatan pada tahun ini dengan lebih 1,300 kekosongan di Kelantan.